Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama baca tadarus dan tadabbur dari surah Hud, bermula ayat yang ke-6, juzuk yang ke-12 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik, penguasa, pentadbir, pencipta, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam dan setinggi-tinggi puji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, dan juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita baca dari surah Hud. Surah Hud ayat yang ke-6. Baik, apa cerita ayat-ayat yang kita baca pada hari ini? Ayat yang kedua, ayat ke-6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Maksudnya, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluknya, dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat dia disimpan. Semua itu tersurat di dalam kitab Luh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Baik, ayat ni poin dia ialah, pertama, Allah Subhanahu wa taala dia menjelaskan bahawa Allah Azza wa Jalla lah yang menanggung rezeki sekalian makhluk. Menanggung rezeki sekalian makhluk yang melata di bumi, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang di laut sampai yang di darat. Semua yang ada di seluruh alam semesta ini, rezekinya berada atau ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bertawakallah kepada Allah seperti mana tawakalnya burung. Pagi-pagi keluar perut kosong, balik keluar perut penuh, kenyang. Dan begitulah juga makhluk lain. Ikan sebesar-besar ikan paus tu makan kenyang dekat dalam laut. Hak kecil makan setara kecil, hak besar makan setara besar. Tapi semuanya sudah pun ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita manusia. Termasuklah kita manusia. Jadi hak kita dapat dalam hidup kita ni rezeki kita. Tak lari walau sedikit, tak lebih walaupun sesen. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah rezeki kita. Rezeki nak sama pun rezeki juga saya nak. Rezeki. Cerita bab rezeki semalam cerita. Kena sampai ke polis malam. Lesen mati. Lesen. Tak perasan lesen mati. Tapi nak ayat rezekinya. Saya baru lesen 2014. Tamat 2020. Nah. Selama 2014 sampai 2020 sekali baru 6 tahun. Sebab baru 2014 tu sebab kena samai bulan 12, habis bulan 11. Habis hujung bulan 11. Kena samai bulan 12 baru lesen taubatlah konon-konon 6 tahun terus. 6 tahun sampai 2020.
sepanjang 6 tahun tu tak kena minta sekali pun. Lepas tu baru habis 2 minggu, hari ni kena minta, tak perasan. Tengok-tengok polis kata, tak ada lesen lain ke cik? Tak ada dah ni. Habis tempoh dah ni. Ha? 5 tahun lah. 2014. 2014. Sampai 2020 lah. 5 tahun. Dia maksimum 5 tahun kan? 5 tahun. Selama 5 tahun hidup tu, tak pernah minta lesen. Tak kena minta lesen. Tapi takdirnya semalam, dia minta lesen. Orang dia tahan, minta lesen. Dapatlah kita surat sama satu. Rezeki, kita kata rezeki. Memanglah. Tapi muka kita ni tak, satu hari jadi pun kita pun ingat-ingat gitu je. Muka tidak nak sambut besar-besar kita ni. Tak sambut pun hari jadi. Cuma kak, dah lah muka main ingat-ingat lupa lagu tu lah. Tak perasan pun tak. Lesen mati orang minta. Takdir Allah, rezeki, kata saya, rezeki kita hari ni, alhamdulillah. Tapi nak ayatnya, rezeki ni lagu tu, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya. Saat dia nak tarik bila, dia nak bagi bila, itu semua rezeki Allah Ta'ala tentukan. Maknanya, kadang-kadang time benda nak jadi, kita pun dapatlah apa yang Allah rezekikan. Gitu. Itu contohlah cerita saja, bila-bila cerita. Nak cerita kena sama. Rezeki kena sama. Hak tu rezeki hak hilang. Rezeki hak datang, Allah Ta'ala tahulah jalan-jalan dia. Baik. Wa ya'lamu mustaqarraha. Dia tahu tempat kediamannya. Okey. Wa mustauda'aha, dan tempat dia disimpan. Dalam tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana dia tinggal dan di mana dia mati, maksudnya Allah Ta'ala tahu rezeki banyak mana, dia nak duduk mana, dan dia nak mati di mana. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tahu benda ghaib. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Okey, seorang tu dia tak tahu di bumi mana dia nak meninggal, tapi Allah dia tahu belaka. Okey, kullun fi kitabim mubin, semua itu tersurat di dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Seterusnya, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam masa. Dalam masa dia tak sebut sini, dalam masa 6 hari. Translation dekat skrin kita ni, dia tertinggal dalam masa 6 hari. Dalam masa 6 hari. Fi 6 ayyam. Kenapa 6 hari? Allah tentukan 6 hari. Kita dah baca dah sebelum daripada ni tafsir surah Fussilat, cerita tentang fasa-fasa penciptaan langit dan juga bumi. Kalau 6 hari, kenapa? Allah berkehendak begitu. Kalau Allah Ta'ala nak kun fayakun, jadi lalu boleh ke boleh? Boleh juga. Tapi kenapa 6 hari? Itu urusan Allah. Jangan kita tanya pula. Allah Ta'ala bagi tahu dia buat 6 hari, 6 hari lah. Kalau kita kata boleh tak, kalau dalam masa sehari dia jadi semua sekali. Kalau Allah nak berkehendak boleh, tapi Allah Ta'ala menentukan 6 hari. Jangan nak tanyalah apa-apanya. Kita ni wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni suka benar nak berdebat, berjidal, bertakwil ni. Baik. Wa kana 'arshuhu 'alal ma',
sedang arasnya berada di atas air. Ayat ni menceritakan asal usul kejadian sekalian makhluk. Asal usul kejadian sekalian makhluk. Maknanya semua langit dan bumi ni Allah Ta'ala yang ciptakan. Dulunya tak ada langit dan bumi. Dan dulunya arash Allah ni berada di atas air. Sampai sekarang ni pun disebut dalam hadis masih lagi. Dan dulu sebelum daripada tu arash pun tak ada, air pun tak ada. Hanya ada Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya yang wujud dan tidak ada sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah Allah yang maha menciptakan, yang tidak ada permulaan, huwal awwalu wal akhiru, dan tidak ada pengakhiran. Sekalian daripada makhluk ni selain dari Allah ada permulaan, ada pengakhiran. Ya? Sekalian daripada makhluk. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak ada permulaan dan pengakhiran. Baik. Dan ada makhluk Allah Ta'ala cipta memang untuk abad. Lepas daripada dia cipta, okay, maka dia tidak binasa sampailah bila-bila. Baik. Afwan. Semua makhluk ni ada permulaan dan pengakhiran, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ditiup sangkakala, binasalah makhluk-makhluk ni, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah reset balik pada hari akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadili manusia. Itu cerita lain pula. Tapi kita cerita di awal ini penciptaan langit dan bumi. Baik. Kalau kita baca ayat Quran ni, ayat Quran kata begitu. Ada hadis yang menceritakan bagaimana kejadian langit dan bumi? Jawapan dia ada. Kita ni manusia kadang-kadang kita duk fikir dengan akal kita lagu mana, pening kita. Okay. Baiknya kita berserah kepada Allah yang maha menciptakan. Dan dia yang bagi tahu kita apa yang dia lakukan. Sedang saat itu kita pun tak ada, langit bumi pun tak ada. Jadi kita terima khabar dia. Kita terima khabarnya dan bukanlah kita yang berhak untuk menentukan kejadian yang berlaku. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Al-Imamul Bukhari, hadis yang sahih. Satu hari seorang sahabat nama dia Imran Ibnul Husain. Dia mari ke Masjid Nabawi. Kemudian dia datang dengan unta dia. Dia ikat unta dia dekat parking unta. Dia pun duduk dengan masjid. Duduk kat masjid. Tiba-tiba datang satu rombongan daripada Bani Tamim. Lepas tu Nabi SAW sambut mereka dengan khabar gembira. Nabi kata, terimalah khabar gembira. Cuma Bani Tamim bila kata, kami terimalah berita gembira, tapi mana hadiahnya? Fa'atina. Mereka nak berita gembira tu dalam bentuk benda. Jadi maknanya mereka ni nak kepada sesuatu hadiah yang fizikal, gitu.
Kemudian datanglah pula ahli Yaman. Nabi kata, nak tak khabar gembira? Dia kata, kami nak. Jadi dia, hadiah yang dia dapat tu, bukan dalam bentuk kebendaan. Nabi bagi khabar gembira, makna hadiah kepada dia, ialah apa? Qad qabilna. Nabi SAW bagi tahu berita gembira tu adalah kalau kita beriman kepada Allah, kita dapat syurga. Kemudian mereka pun duduk tanya. Tanya Nabi SAW, akhbirna an awwali hadzal amr kaifa kana. Rasulullah, macam mana semua benda ni berlaku? Kaifa kana, macam mana semua benda ni berlaku? Semua, kalau kita kata kita ni ada Tuhan, Allah tu wujud, dan dia yang mencipta semua, macam mana semua ni berlaku? Macam mana semua ni wujud? Lalu kata Nabi SAW, kana Allah qabla kulli syai'. Allah ni wujud sebelum wujudnya segala sesuatu. Hanya ada Allah Azza wa Jalla, dan sebelumnya tidak ada selain daripadanya. Hanya Allah saja. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Kemudian jadilah arasnya di atas air. Dan arasnya di atas air. Wa kataba fil lawhil mahfuz dzikra kulli syai'. Dan Allah menuliskan di Lauh Mahfuz kejadian ataupun catatan segala sesuatu. Okey. Maka lepas daripada tu, tengah dengar sedap dengan hadis tu, ada seorang mari bagi tahu Imran ibn Husain, unta kamu terlepas, wahai Imran. Dia pun pergi nak ikat balik unta dia, dan dia tak dengar dah hadis lepas daripada tu. Sekat tu ya riwayat hadis tu. Dia kata, alangkah ruginya aku hari tu. Kalaulah unta tu terlepas, lebih baik bagi aku daripada aku terlepas hak Nabi royak tu. Tapi itulah kata Allah, takdir tu. Maknanya apa yang berlaku tu bukan kerana dia sengaja. Tak, mama. Kalau kita belajar dari sudah hadis, kalau orang tanya, ada tak hadis yang kita terlepas daripadanya? Jawapan dia, Allah menentukan apa yang sampai kepada kita, itulah syariat dia. Yang tak sampai kepada kita, mana Allah menentukan begitu. Setiap manusia dipertanggungjawabkan kepada mereka apa yang sampai kepada mereka. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Tidaklah satu kaum itu dihukum oleh Allah Azza wa Jalla sehinggalah Allah Ta'ala jelaskan kepada mereka apa yang patut mereka lakukan. Dengan maknanya, translation itu dengan makna. Maknanya Allah bertanggungjawabkan kepada kita apa yang dia sampaikan kepada kita. Seorang tu kalau dia tak sampai, makna dia jahil. Tapi kita juga beriktikad bahawa dalam agama ni yang sampai itu memang agama ni sempurna. Nabi dah bagi tahu belaka dah. Boleh jadi Imran tak dengar hujung, tapi makna perkataan Nabi yang sebut tu ada disampaikan dalam hadis-hadis yang lain, sahabat-sahabat, mana tak ada benda yang tertinggal dalam syariat. Okey. Cuma Imran ibn Husain lepas daripada hadis tu dia kata,
kalaulah huta tu terlepas, lebih aku suka. Maknanya aku kalau tak bangun hari tu, lebih aku suka daripada terlepas Nabi nak bagi tahu. Jadi dalam riwayat Sahih Muslim juga disebut Allah Azza wa Jalla telah menentukan segala takdir atau takdir segala makhluk 50,000 tahun sebelum dia ciptakan langit dan bumi. 50,000 tahun sebelum dia cipta langit dan bumi, dia telah menentukan takdir sekalian makhluk. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan arasnya di waktu itu di atas air. Sebelumlah ada langit dan bumi, adanya arash. Arash ni adalah makhluk Allah yang pertama Allah Ta'ala ciptakan. Sebelum daripada cipta dari langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit, sebelum ada bumi, tak ada apa-apa. Maka mula-mula makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan adalah arash dia. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Ada yang kata 'alal ma' di sini makna air ni bahagian bawahnya air, bahagian atasnya arash. Dan Allah Azza wa Jalla ni berada di atas daripada sekalian makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah asal kejadian makhluk. Zaman dulu tak ada. Orang pun datanglah dengan teori langit bumi ni jadi macam mana, dengan teori Big Bang-nya. Big Bang dia, teori Big Bang dulu, kemudian meletus, jadilah langit bumi, planet-planet jadi setelah daripada berlakunya, orang putih panggil teori Big Bang. Tapi kita kata Big Bang tu was controlled by Allah. Bukan kata Big Bang. Kalau kita kata letak bom tanpa ada yang kontrol, tak jadilah comel lagu ni. Betul tak? Kalau orang dia ngaji apa? Demolition control ke? Ada. Orang nak utuh bangunan kan. Orang kita ni setakat dia kontrol untuk menghancurkan tu. Kalau dia tak kontrol, tak jadilah gitu, pecah macam-macam. Dia kontrol. Maknanya nak dapat sesuatu tu mesti ada yang kontrol. Kalau runtuhan, sekadar runtuhan tu, perlu ada orang kontrol untuk runtuhkan dengan baik. Padahal tak runtuh juga, cuma runtuh cara baik je. Runtuh tu bangunan tu tak pergi kiri, tak pergi kanan. Dia runtuh bawah tu. Mesti ada orang kontrol. Macam mana mereka boleh fikir Big Bang, letusan yang setelah daripada letus tu jadi makin baik daripada sebelumnya. Maknanya berlaku teori Big Bang, meletus, planet-planet tersusun di tempat dia. Langit-langit pun duduk di tempat dia, tidak runtuh. Kemudian ada pula bumi, kemudian ada air, ada gunung, ada pokok, ada apa. Oh, begitu cantik dia punya susunan dan ciptaan. Pastinya ada yang kontrol. Kita mudah je. Dulu tak ada apa. Kemudian Allah ciptakan arasnya. Kemudian lepas daripada itu Allah cipta langit dan juga bumi. Dalam hadis Allah tentukan takdir sebelum cipta langit dan bumi. 50,000 tahun. Setelah daripada cipta langit dan bumi, cipta pula qalam. Cipta arash, kemudian cipta qalam. Kemudian qalam tulis takdir. Allah Ta'ala perintahkan al-qalam supaya tuliskan takdir 50,000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Pas kita ni setelah langit bumi jadi berjuta tahun, barulah kita ni
ada. Tiba-tiba kita pula nak petikai. Itulah. Hak Allah Ta'ala bagi tahu kita pun petikai. Tak ada macam mana Allah. Mari pula Allah wujud tiada bertempat. Allah wujud tidak bertempat. Perkataan tu datang daripada mana pun kita tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dalam hadis pun Nabi SAW sebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arash. Ada kata kalau sebelum Allah Ta'ala arash ada, Allah duduk mana? Jangan tanyalah benda Allah Ta'ala tak bagi tahu. Kita beriman dengan apa yang Allah bagi tahu. Sebelum tu tak ada apa-apa, melainkan Allah. Allah tidak berhajat kepada sekalian makhluknya. Kemudian sebelum ada langit dan bumi, Allah ciptakan arash. Kemudian Allah ciptakan baru setelah 50,000 tahun Allah ciptakan langit dan bumi. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Itu asal kejadian. Tujuan dia cipta. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Yang ni sama dengan ayat surah Al-Mulk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dia uji kamu siapa yang lebih baik. Ahsanu amala. Tafsiran ahsanu amala ni ialah amalan yang baik berlaku dengan dua perkara. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, mengikut sunnah Rasul. Mengikut petunjuk dari Rasul. Yang kira adalah Rasul mana? Setiap umat mengikut petunjuk Rasulnya. Kita petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil maut. Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad berkata bahawa kami akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar itu berkata, ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu bagi tahu kepada mereka kita akan hidup balik setelah mati, nescaya mereka akan menolaknya. Padahal kita ni dulu tak ada, Allah Taala jadikan ada. Saya suka sebut sebagai analogi. Ataupun Allah guna teknik macam mana membuktikan kekuasaannya menciptakan kali kedua adalah dengan kuasa penciptaannya kali pertama. Kiamat ni panggil reset balik macam saya sebut tadi. Allah Ta'ala hancurkan langit, Allah Ta'ala hancurkan bumi, Allah Ta'ala reset balik. Cipta buat kali yang kedua. Langit dan bumi yang lain dah daripada sebelumnya. Okey? Langit dan bumi yang lain daripada sebelumnya. Allah berkuasa mencipta kali yang kedua. Mana dalil? Kerana dia berkuasa mencipta kali pertama. Yang inilah Allah Ta'ala sebut. Dulu tak ada apa-apa. Dia je mencipta langit dan bumi dalam masa yang. Kalau kamu bagi tahu Allah akan bangkitkan kamu kembali, mereka tak percaya. Padahal Allah lah yang berkuasa mencipta kali yang pertama. Logik tak kalau kita pergi kat kilang kereta Toyota, kita kata, kalau kereta aku rosak ni kamu tak boleh nak baiki. Dia jawab apa? Bukan setakat baiki, aku hak buat kereta tu. Nah, kalau kita pergi kat Pomen, dia pun buat. Siapa? Hak ni minta maaf, saya tak pandai hak bengkel ni. Saya tak pandai kereta ni. Logik tak? Logik, pasal dia bengkel biasa. Tapi kita pergi service center. Service center tu, dia lah buat kereta tu. Logik tak? Siapa pergi service center, dia kata,
Tak tahulah, saya tak boleh nak beki orang ni. Tak cukup spare part kau gapo kau. Logik ke tak logik? Jawapan tak logik. Pasal apa? Kalau mu hok buat kereta ni tak tahu nak beki, siapa tahu? Maknanya kalau dia berkuasa mencipta kereta tu, dia lebih berkuasa untuk membaikinya. Maknanya dia mampu cipta, dia mampu baiki. Penciptaan kali kedua lebih mudah daripada penciptaan kali pertama. Kalau beki lebih mudah daripada buat kereta. Jadi Allah Azza wa Jalla dia cerita kejadian awal ni untuk sebagai bukti kekuasaannya menciptakan atau mengembalikan kejadian manusia. Baik. Cumanya orang musyrikin suka berjidal. Wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudah. Demi sesungguhnya jika kami tangguhkan azab dari menimpa mereka. Mereka di sini ummah. Kalimah ummah dalam Quran ni, kalimah ummah ni ada banyak. Ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Kalau umat ni boleh kata umat Nabi Muhammad yang khusus yang beriman kepada Nabi. Yang umum semua manusia yang diutuskan kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana umat yang umum termasuklah Yahudi, termasuk Nasrani. Secara umum ni juga dikira sebagai umat. Okay? Secara khusus yang beriman kepada Nabi juga dipanggil umat Islam. Dan ada beberapa makna lagi dalam Quran yang Allah Ta'ala guna perkataan umat. Cuma dalam ayat ni, sesungguhnya jika kami tangguhkan azab dari menimpa umat dalam bahasa Quran. Umat ni umat mana? Umat Islam ke umat seluruhnya? Umat seluruhnya, umat Yahudi dan Nasrani termasuklah. Maknanya Allah tangguhkan azab daripada menimpa manusia. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Nabi, orang yang risalah Nabi sampai kepada mereka dan mereka tidak beriman. Kalau Allah Taala tangguh, la yaqulanna alladhi la yaqulunna ma yahbisu. Tentulah mereka akan berkata secara mengejek, apa yang menghalang azab itu? Jadi bila azab tak datang, dia ejek pula. Kenapa azab tak ada? Jadi kita tahu bahawa ayat umat di sini bukanlah umat yang khusus ni. Makna di sini umat yang tidak beriman. Cuma digunakan lafaz umat kerana umumnya orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan risalahnya kepada mereka, maka dia dikira sebagai umat. Okay? Ma yahbisu, apa yang menghalangnya? Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah pada hari datangnya azab itu kepada mereka. La yaqulanna alladhi ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan ketahuilah pada hari datangnya azab itu tidak akan dapat ditolak oleh mereka, tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejekkan. Itu. Okey? Yang mereka ejek-ejekkan itu. Baik. Jadi ini antara jidal orang musyrik. Dia suka mengejek. Bila sebut tentang azab, dia ejek pula. Sedang kita yang beriman kepada Allah, kita memang tak nampak lagi apa yang nak berlaku. Tapi kita beriman bahawa dialah yang menciptakan kita buat kali pertama. Dan segala khabar yang datang itu, kalau datang dari Allah pasti benar. Jadi bila Allah bagi tahu akan ada hari akhirat,
kita beriman akan wujudnya hari akhirat, dan kita bersedia ataupun kita berusaha beramal untuk menghadapinya. Untuk menghadapinya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan kepada kita. Dalam kehidupan kita ni, kita sebenarnya satu titik yang sangat kecil di seluruh alam semesta. Tak ada apa kita ni sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala muliakan kita anak Adam dengan menciptakan kita. Tapi ada tujuan, bukan sekadar saja-saja. Tujuan dia adalah untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat semalam kita cerita bahawa inilah maksud atau benda yang paling utama dalam hidup kita. Buatlah kerja macam-macam pun, tapi yang paling utama ialah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah dalam apa jua keadaan. Walaupun kita hidup dalam serba kekurangan, walaupun kita hidup kadang-kadang amalan kita pun masih lagi merangkaklah kita kata, tapi janganlah kita tergelincir dari landasan utama, iaitu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjadi hamba tu macam-macam sifat, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang baik, ada yang kurang. Tapi selama dia mengiktiraf dia ni hamba kepada Allah, maka itulah kebaikan. Ayat yang saya baca dalam salat tadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukannya kita hadapkan wajah kita ke langit atau ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan sebenarnya ialah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Rasul. Itulah kebaikan sebenarnya. Walaupun kita tengok ni, kita ni tak adalah nak baik sangat dengan bukan taraf malaikat, yang adalah kesalah silap. Ada orang yang mungkin bukan Islam lagi baik daripada kita, perangai dia. Tapi di sisi Allah kebaikannya ialah orang beriman kepada Allah. Itu nombor satu. Okay? Walaupun dia kurang baik dari sudut akhlak, dia curi, dia rampok, tapi dia beriman kepada Allah. Memanglah kita pun kata bukan dia baik, tapi di sisi Allah ada benda yang Allah Ta'ala nak daripada Allah, ada benda yang Allah Ta'ala tuntut ada pada dia. Itulah beriman kepada Allah. Kalau baik secara mana pun, tiba-tiba yang Allah nak tu tak ada. Tak ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memandu kita, mentaufikkan kita ke arah apa yang Allah suka dan redha, dan insya-Allah satu hari kita akan kembali kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita pada hari itu dengan sebaik-baik penerimaan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.